Oh, kita timbul rasa hormat sebab mereka ini bukan sebarang orang. Mereka ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah, yang mendapat pertolongan daripada Allah. Makna orang-orang istimewa sisi Allah. Kita tak mampu, maknanya kita dhaif, iman kita dhaif. Kita tahu siapa yang bernilai. Orang yang kenal, orang yang tahu, orang yang faham, dia akan ada rasa hormat. Sebaliknya orang yang tak tahu menilai, ahli-ahli akhirat ni, dia akan memperlekehkan. Pada dia tak ada pun. Sebab tak nampak kehebatan dunia duduk pada orang-orang macam ni. Kalau kita ahli dunia, kita hanya memuliakan orang yang nampak kemuliaan dunia. Kita ahli dunia, kita hanya nampak kemuliaan, kehebatan, itu hanya pada orang yang ada dunia pada dia. Ada pangkat yang hebat, gaji yang besar, kedudukan yang tinggi, rumah yang mewah, kenderaan yang hebat. Di situ baru ada penghormatan dalam diri. Oh, kena hormat. Sebab dia ni orang yang ada kemuliaan atas dunia. Dia ni kaya, dia ni pangkatnya tinggi, gajinya ratus ribu, gajinya puluh ribu. Orang macam ni baru kita pandang mulia, baru kita nak hormat dia, baru kita tinggi-tinggikan dia, baru kita puji-puji dia, baru kita sanjung-sanjung dia. Di sisi kita ahli dunia, orang alim ulama yang ada sifat warak tadi, tak ada apa nilai. Orang yang jaga auratnya, jaga pergaulannya, jaga perkataannya, jaga pandangannya, jaga amal ibadahnya, pada kita ini tak ada nilai apa-apa. Kenapa nak dihormati? Beza ahli dunia dengan ahli akhirat. Tapi ahli akhirat yang mengenal mereka tu, dia akan hormat. Sebab tu kita tengok adab-adab. Kadang-kadang kita tengok orang tu sangat-sangat beradab dengan alim ulama. Sebab apa? Dia tahu nilai. Dia tahu nilai. Kita tak tahu nilai, kita hanya tahu menilai, maknanya ahli-ahli dunia saja. Kita tak tahu nak menilai ahli akhirat bagaimana. Sebab tu kita tak nampak siapa yang mulia sisi Allah, siapa yang hina sisi Allah. Yang kita nampak siapa yang mulia atas dunia, siapa yang hina atas dunia. Itu yang kita nampak. Allah. Ahli akhirat lain. Hanya ahli akhirat saja yang tahu nilai akhirat. Ahli dunia dia takkan tahu. Dia akan dapat menilai orang-orang yang sama waktu dengan dia juga. Pada dia, orang yang tak ada pangkat, tak ada darjat, tak ada gaji yang mewah, tak ada kenderaan yang hebat, tak ada rumah yang hebat, makna orang ni tak ada kemuliaan. Itu ahli dunia. Ahli akhirat tak. Meskipun dia fakir miskin, meskipun dia tak ada kedudukan, gaji, pangkat, darjat yang hebat, tapi apabila dia itu seorang yang soleh, yang hatinya bersih, dia orang suka sangka baik, dia orang suka memaafkan, dia orang suka beramal, suka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menuntut ilmu, menjaga pergaulan dia, menjaga perkataan, pandang pada kita, orang ni hebat sungguh, subhanallah, hebatnya, mulianya lah orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita tengok atas dunia ni, ada yang hormat dengan ulama, ada yang tidak. Ada yang hormat dengan alim ulama, ada yang tak. Ada yang alim ulama dia buat macam kawan-kawan dia. Dengan tutup guru, dengan alim ulama dia buat macam kawan-kawan dia. Maknanya pada dia tak ada nilai. Tapi apa nak katakan? Allah, apa kita nak katakan? Dah dia tu dibutakan oleh Allah. Mata hatinya dah dibutakan oleh Allah memandang yang hakikinya. Siapa yang mulia dan siapa yang hina di sisi Allah itu dah dibutakan mata hati. Mudah-mudahan Allah mencelikkan mata hati kita, supaya nampak siapa yang hakikatnya mulia, siapakah hakikatnya yang hina. Baru kita tahu rasa hormat. Sekarang orang tak semayang, kutuk-kutuk ulama. Tak solat, tapi kutuk ulama, maki ulama. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tak belajar agama, orang tak tutup aurat, duk hentam alim ulama. Dia tak sedar yang dihentam tu orang-orang yang dekat dengan Allah.
Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Dan orang-orang itulah besok ni, orang yang dekat-dekat dengan Allah itulah besok kita akan nampak siapa dia di hari kiamat besok. Di hari kiamat besok, di hari kiamat besok baru kita nampak kedudukan mereka di sisi Allah bagaimana. Dan pada waktu itu sangat-sangat kita memerlukan pertolongan dari mereka, syafaat mereka di hari kiamat tu yang sangat dahsyat tu, yang sangat sukar tu. Seperti mana atas dunia ni, kita kalau nak minta tolong, tentulah kita akan mencari orang yang ada kedudukan dunia. Jumpa orang ni, jumpa datuk tu, jumpa datin ni, jumpa orang tu. Sebab apa? Kita tahu dia ada kedudukan, supaya dia boleh memudahkan tolong kita. Ada urusan ni, ada masalah ni, kita nak minta tolong dia. Begitulah juga nanti di hari kiamat. Sudah tentu kita tak akan mencari orang ahli dunia di situ di hari kiamat besok. Kita tak akan cari orang yang ada pangkat datuk, datin, tan sri. Tak ada, tak akan cari orang-orang macam ni. Kita akan cari orang yang ada pangkat darjat kekasih Allah. Siapa yang dikasihi oleh Allah, siapa yang dekat sama mana-mana wali-wali Allah, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah, orang soleh, orang soleh. Ini yang kita akan cari besok di hari kiamat. Sebab mereka ni memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Dah kalau golongan yang macam ni di atas dunia kita tidak ada tahu rasa hormat, kita hina, kita ejek, kita sindir, kita maki golongan yang macam ni. Tunggu nanti di hari kiamat. Adakah dia nak menolong kita besok? Kalau Allah izinkan wujudlah. Kalau disudi nak tolong wujudlah. Tapi kita maknanya kita takkan melupakan apa perbuatan seseorang itu pada kita di atas dunia. Atas dunia dulu siapa? Kita dengan dia bagaimana? Kita suka caci, maki, hina, fitnah. Sekarang nak minta tolong. Sekarang nak minta tolong. Fikir-fikirlah. Jadi jahat-jahat kita pun, sebodoh-bodoh, sejahil-jahil kita, jangan berani-berani duk caci, cela, maki orang yang dekat dengan Allah. Jangan. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Jadilah orang yang mengetahui nilai sesuatu itu di sisi Allah. Jangan kita hanya tahu menilai sesuatu yang ada atas dunia saja. Kena tahu nilai. Macam mana kita nak tahu nilai, kita pun tak ada ilmu. Macam mana kita nak menilai? Yang kita ada ilmu dunia saja. Kita hanya boleh menilai hal-hal dunia. Kita takkan tahu cara nak menilai benda-benda yang mulia di akhirat besok. Sebab kita tak ada ilmu akhirat. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah pada semua muslimin muslimat. Kalau yang mencaci maki itu orang kafir, memang kena pada tempat. Tapi yang kita sedih, yang caci maki ini orang yang solat. Yang caci maki alim ulama ni orang solat, orang puasa, orang yang lidahnya mengucap la ilaha illallah. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kegilaan dia tentang dunia itu tadi sampai macam tu sekali, sampai dia tak kenal siapa mulia sisi Allah. Bahaya. Dan hatinya menanggung kepayahan hingga sahlah baginya yang demikian itu, dan jika tiada maka tiadalah sempurna baginya bagi seorang itu jalan wara. Mana kalau hatinya tak bersiap sedia, tak sabar menghadapi kepayahan tadi itu dalam nak meneliti sesuatu perkara untuk diambil, sekejap boleh, sekejap tidak, sekejap di warak, sekejap di tidak, maknanya tak sempurnalah pangkat warak tu, tak sempurnalah pangkat warak tu. Tak sempurna. Dia nak sempurna tu. Sebab tu ibadat siapa pun boleh buat ibadat. Yang naknya sempurna dalam ibadat. Membuat sesuatu yang Allah suruh, siapa boleh buat? Betul? So semayang kita dia semayang, puasa kita dia puasa. Tapi nak menyempurnakan perintah Allah tu payah. Buat boleh, tapi nak sempurna tu payah. Nak jadi hamba yang sempurna, melakukan apa yang Allah perintah, payah. Tapi kalau nak kata beribadat dengan tidak sebenar tu, ramai orang boleh buat. Beribadat tapi bukan dengan jalan yang sebenar, siapa boleh buat?
Sebab tu kita tengok ada yang waktu dia solat, waktu dia dedah aurat, waktu dia solat, waktu dia mengumpat, waktu puasa, waktu pergi haji, berdengki. Nampak tak? Mana tak sempurna. Nak dapat yang sempurna tu, nak dapat kesempurnaan tu payah. Kalau beribadat dalam keadaan kucak-kacik, campur-campur, dosa pun buat, maksiat pun buat, taat pun buat, itu semua orang boleh buat. Tapi nak membuat segala yang Allah suruh, nak meninggalkan segala yang Allah larang ni, tak ramai. Sikit je golongan tu. Sikit je golongan tu. Dan kerana inilah, yakni kerana makna ini warak tadi berjalan kebanyakan daripada ahli warak yang dahulu-dahulu. Kita tengok tutup guru dulu warak, ulama dulu warak, bukan saja ilmunya hebat, mengajinya puluh tahun, ngajinya puluh tahun, ngaji agamanya belas tahun, amalan dia, dan dia itu warak pula dah. Tak sama macam orang alim sekarang. Kebanyakannya walaupun dia alim, pandai ini pandai itu macam-macam, tapi warak tu tak berapa nak ada. Tak sama. Sebab tu sealim mana pun umat akhir zaman tak boleh menandingi pangkat darjat ulama dulu-dulu. Tak boleh. Sekarang ni kopiah nak duduk atas kepala payah dah. Dulu jarang kita tengok orang yang mensyarahkan agama ni tak ada kopiah atas kepala. Betul? Tuan-tuan perasan tak benda ni? Cuba kita tengok akhir-akhir zaman ni, 20 tahun ke belakang ataupun 15 tahun ke belakang, kita tengok orang yang suka berceramah cakap agama sekarang ni kopiah pun payah dah nak ada atas kepala. Dulu payah nak tengok benda tu. Dia jaga. Biar nampak ahli ilmu tu, biar nampak nilainya, biar nampak perbezaannya. Sekarang tak ada nampak dah. Walaupun dia alim, walaupun dia cakap benda betul, bukan kata salah. Bukan kata salah dah. Makna cara nak mengamati itu tadi tu tak sama dengan orang dulu, ulama dulu. Makannya, pakainya, pergaulannya, jaga semua. Sebab tu kena hormat ulama dulu-dulu. Jangan biadab. Paling tidak jangan biadab. Jangan kau hajar dengan ulama dulu-dulu. Jangan. Meskipun kita ada ilmu, jangan suka-suka hati duk maki menyesatkan ulama dulu-dulu. Sedar diri itu siapa. Cara makan kita pun tak terikut. Cara makan dia pun kita tak boleh nak ikut. Jangan katakan amal dia. Jangan katakan amalnya, makan dia pun kita tak dapat nak ikut. Cara makannya, cara pergaulannya, cara pakaian dia pun istiqamah. Kita tak boleh ikut, tak boleh ikut. Jadi kena hormat. Mana aku, tak sama, tak sehebat ulama ni, aku kena hormat dia. Orang yang dia yang terdahulu daripada aku. Dan kerana inilah, yakni kerana makna ini berjalan kebanyakan dari ahli warak yang dahulu-dahulu kepada bukit Lubnan dan lainnya. Pergi naik atas puncak bukit tu. Sebab apa? Nak menyelamatkan diri daripada benda-benda haram, benda semua. Nak jauhkan diri sampai beruzlah, jauhkan diri daripada orang ramai. Susah. Maka menyimpan mereka itu atas memakan rumput. Dia tak makan sebarang, dia makan apa yang ada saja di sekitar rumah dia. Sebab tu mereka lebih suka bercucuk tanam. Tanam sendiri makan. Dia tak suka nak beli-beli. Sebab takut ada sumber-sumber benda lain-lain yang duk campur. Jadi dia suka menanam dan makan apa yang dia tanam, ataupun makan apa yang ada di sekeliling kalangan dia. Kita pantang viral semua. Pantang viral kita serbu. Viral ni. Viral ni. Jom. Hanya ajak nak bini tu. Jom ni viral ni tengah pergi. Sebab kita tak ada warah. Kita tak nak makan ni. Orang dulu dah, dia tak berani. Walaupun pada zahir mana ada nampak haram, tak ada haram pun benda tu. Tapi di sini warak dia biasa, dia tak berani dulu. Dia cemak dulu, dia cek dulu. Kalau sudah tak okay, baru boleh lah. Kalau dah. Jauh macam mana kita kata kita ni dah jadi kekasih Allah ni, dalam bab makan pun kita tak jalan. Tak boleh nak potong dia orang.
Yang kita tersengih-sengih kata aku ni dah baik dah ni, kalau mati aku dah selamat dah ni, aku ni orang soleh dah ni, aku ni bertakwa. Mana? Bandingkan dengan orang ni, baru tahu kedudukan kita bagaimana di sisi Allah. Pesan almarhum Tuan Guru Haji Abdullah, untuk guru kita, dia kata kita mengaji kitab-kitab tasawuf ni supaya dapat kita bezakan diri kita dengan mereka, baru kita tahu kedudukan kita di sisi Allah bagaimana, jauh ke dekat. Kalau dah dalam bab makan pun kita tak peduli dah, tak seperti mereka, mana dalam bab ibadat jauh sekali. Jadi di situ kita tahu, barulah ada timbul sifat tawaduk, rendah diri dalam hati, merasa tak hebat, merasa banyak dosa, merasa banyak kekurangan. Bila ditilik dengan orang macam ni, ini kita tilik diri kita dengan orang yang jauh dengan Allah. Kita tilik diri kita dengan orang yang tak solat, dengan orang yang dedah aurat, dengan orang yang tak mengaji, dengan orang yang tak pergi surau masjid. Memanglah di sini kita akan rasa kita lah yang paling baik dalam kampung kita. Betul? Sebab kita nilaikan diri kita dengan orang yang tak dapat hidayah lagi. Memanglah kita rasa kita hebat. Kita mengaji Iqra' 1 pun tak khatam lagi, tapi berasa wali dah. Tak boleh pakai ni lepak-lepak ni, tak boleh pakai ni lepak kedai kopi, ni semua puak-puak hina je ni. Ni Iqra' 1 tapi tak alih hadis lagi lah. Sebab apa tu kita jadi sombong tu? Sebab kita suka mengukur amal akhirat kita dengan orang yang belum dapat hidayah daripada Allah. Salah cara tu. Nak ukur ibadat akhirat, kena ukur dengan alim ulama, orang-orang soleh. Baru nampak sekedil-kedilnya lah diri kita ni. Bayangkan dalam bab makan pun kita tak terikut, tak boleh nak tiru. Nak lawan tahajud dia, nak lawan Quran dia, 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali. Kita setahun sekali tu pun baca ramai-ramai, tadarus, kongsi, kau baca sikit kau baca sikit kita pakat-pakat bacalah baru boleh khatam. Nak harap kita khatam seorang, ampun maaflah. Tapi rasa sengih-sengih, rasa hebat dah. Batu ulama pesan dalam bab akhirat, ukur dengan orang soleh, ukur diri kita dengan wali-waliullah tu, baru nampak kita ni tak ada apa lagi dengan Allah. Barulah kita tak mudah nak mencela orang, memperlekehkan orang. Ni kita ukur dengan orang yang tak dapat hidayah, memang kita baik lah. Situlah nanti jadi sombong, jadi takabur, tengok orang atas bawah. Ada pun dalam hal-hal keduniaan, tengok orang fakir miskin, jangan tengok orang kaya. Dalam bab keduniaan, tengok orang fakir miskin, baru kita merasakan betapa bertuah dan mujurnya kita nak bandingkan dengan orang-orang tu. Cuba kita ni pergi tengok pedalaman tu, pergi pedalaman tu kat mana-mana lah, tak kisah pergi. Dia tengok macam mana rumah dia, macam mana lantainya, macam mana dindingnya, macam mana tempat tidur dia, macam mana dapur dia, macam mana piuk dia. Lepas tu kita tengok apa yang ada pada diri kita. Ya Allah, jauhnya lah senang aku, jauhnya lah senang aku. Ada orang masih berdebu lagi, muka duk tiup nak masak nasi. Berdebu, berapu, muncung-muncung. Mak kita dulu sekarang ada lagi dapur kayu ada lagi? Ada? Ada kalau dalam satu daerah boleh jadi ada satu je kot. Satu daerah boleh jadi ada satu je. Kecuali tu tempat orang susah lah. Cakap dengan anak kita, cerita dengan cucu kita. Anak kita sekarang pernah tengok tak dapur kayu? Dapur kayu, dapur apa? Dia tak tahu dah. Tapi kita sempat lagi lah tengok benda-benda tu. Sempat lagi lah duk tiup-tiup piuk macam tu, nak masak air pun benda semua sempat lagi lah rasa benda tu. Sekarang tekan-tekan je pun lupa tekan, tunggu 5 jam nasi tak masak-masak. Suami balik nak makan, apa nak makan? Hidang lauk benda, tengok nasi dia jadi dah kembang, nak biuk. Buat apa? Lupa tekan. Lupa tekan. Leka main handphone.
Itu tak cakap orang sini, kita cakap orang mana mereka, ke mana tak tahulah. Punya mudah macam tu, tak boleh lawan orang dulu-dulu. Jangan kata amal akhirat, amal dunia ni pun nak lawan, tak lawan orang dulu-dulu. Tengok mamak kita, nenek-nenek kita, subhanallah, pukul 5 pagi dah bangun, masak air, tenggek air, pakai dapur kayu, siapkan sarapan untuk suami dia nak pergi kerja. Subhanallah, hebat pengorbanan mak bapak nenek moyang kita dulu. Sekarang oh, jauh langit bumi. Tapi harga 20,000. Hantaran 18,000, 30,000. Bangun pukul 10, sarapan tak buat lagi. Ya, carry beza orang dulu-dulu dengan orang sekarang. Mak-mak kita tak boleh lawan khidmat dia pada suami dia. Walaupun pelajaran dia tak tinggi, tapi khidmat dia pada suami dia, subhanallah. Pagi-pagi bangun dah, masak air, masak ini, tahu dah suami dia pagi kadang bangun nak pergi cari nafkah, nak pergi kerja sini, dia siapkan dah awal-awal. Dengan masaknya, nak masak lama nak kena tunggu, nak kena tapi kesabarannya hebat, khidmat dia tak boleh lawan. Tak ada merungut, tak ada menyungut. Ni main tekan-tekan pun menyungut tak ada. Menyungut. Allah. Kemudian, dan kerana inilah, yakni kerana makna inilah berjalan kepada warak ini yang dulu-dulu kepada bukit. Orang sebab tu pergi naik, pergi mengasingkan dia. Dia makan apa yang ada di sekitar dia. Dia tak peduli pasal makan. Yang pasti bersih. Dia tak jemu dengan makan benda macam tu. Kita sampai tahap jemu. Kita bergaduh dengan sebab jemu makan. Jemu makan ayam sampai bergaduh. Punya mewahnya. Hari ayam, hari ayam, hari ayam. Muka pun macam muka ayam pula dia kata. Gaduh makan benda lain pula. Ayam tengok punya mewah kita. Sombong. Cuba duduk dalam tempat orang fakir miskin tu. Berapa kali dia jumpa ayam dalam sebulan? Ada orang jumpa daging berapa kali jumpa daging dalam setahun? Itu sombong sebab terlalu mewah Allah bagi. Sombong sampai lupa. Lupa, sombong. Hari. Sebab diri kita tak ada tahu nak bersyukur. Tak tahu nak bersyukur. Tak tahu nak terima kasih dengan Tuhan yang Allah bagi kita tu dah jauh lebih baik daripada orang fakir miskin dah. Dan mana tadi? Dan buah kayunya yang ada, yang tiada syubhah padanya sekali-kali. Sebab tu mereka suka duduk di dalam kawasan-kawasan macam tu, makan apa benda yang ada di sekeliling kelalang mereka, yang dah pasti halal dah. Maka orang yang tinggi cita dirinya kepada mencapai akan manzilah warak yang tinggi, maka lazimlah atasnya bahawa menanggung kepayahan. Siapa nak pangkat darjat warak tinggi ni, dia kena persiapkan diri dia kemah-kemah. Mantap-mantap, betul-betul menanggung kepayahan dan sabar atasnya, dan di jalan akan jalan mereka itu supaya mencapai akan manzilah mereka itu, supaya dia dapat mencapai manzilah, makna kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia kena betul-betul lah, kena maknanya tarik nafas panjang-panjang, kena teruskan perjalanan, tak ada patah-patah balik dah. Tak ada patah-patah balik dah. Kalau dipatah balik, tak dapatlah kedudukan tu di sisi Allah. Pada kita adalah kubur sangat. Pada mereka dah merugikan. Sebab mereka di dunia ni lah, mereka akan berusaha sebaik-baik, sekuat-kuatnya supaya mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, agar senang urusan akhirat dia baik. So macam dunia ni lah, kita buat perbandingan macam urusan dunia ni. Kadang-kadang sampai dunia ni orang sanggup menipu, sanggup memfitnah, sanggup begini dan itu, asalkan dapat pangkat yang tinggi atas dunia. Sebab apa? Dia tahu bila ada pangkat, jawatan, kedudukan yang tinggi, mudah urusan dunia dia. Mudah urusan dunia dia. Sebab tu orang yang tak takut kepada Allah, sekadar nakkan tinggi darjat dunia, dia tak peduli halal haram. Dia tak peduli, dia sanggup jatuhkan ke kawan dia, dia sanggup tipu adik-beradik dia, dia sanggup buang mak bapak dia. Sebab apa tu? Asalkan dapat pangkat di dunia. Sebab dia tahu bila aku dapat pangkat di dunia ni, nanti mudah urusan aku, mudah urusan anak bini aku. Begitulah juga orang yang pandang pangkat akhirat ni.
Di dunia ni dia berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian, payah pun payahlah. Orang kata bodoh, biarlah. Orang kata ketinggalan zaman, orang kata jumut, orang kata orang kata bodoh, dah tua-tua dia kata baru nak belajar, buang masa. Ada ada baru ni, ada baru ni sahabat-sahabat kita yang duk mengaji sini, dia nak belajar agama, umur dia dah 60 lebih. Kata ada orang sini, dia kata buat apa dah tua-tua macam ni nak belajar agama, buang masa. Tu pikiran orang yang jahil, orang bodoh. Orang makin tua lah makin nak dekat dengan agama. Dia kata apa dah tua-tua nak belajar ni, buang masa. Dah tengok Allah palingkan hati dia tu sampai macam tu sekali. Patutnya dia malu dengan diri dia. Patut dia malu dengan diri dia. Orang yang tua-tua, yang sakit-sakit, suka ibadat, kuat ibadat. Kita yang sihat-sihat buat sombong, tak peduli dengan ibadat, patut malu. Orang yang nampak dah betapa hebatnya, betapa senangnya nanti di hari kiamat kalau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka di sini dia berusaha bermati-matian. Biarlah orang kata dia bodoh, biar orang kata dia jumut, biar orang kata dia begini dan begitu, dia tak peduli. Sebab apa? Dia dah nampak dah nasib dia nanti di hari kiamat kalau tak dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah, celakalah dia. Jadi dia tak nak. Daripada sekarang dia usahakan, dia jaga hatinya baik-baik, dia bersihkan hatinya daripada benda-benda haram, dia jaga zahirnya daripada membuat benda-benda haram, bermati-matian. Dia tak nak pakai pakaian yang haram. Biarlah orang kata bodoh pun, biar orang kata tak nampak maju pun, dia tak peduli, asalkan dia tahu yang dia buat tu benda yang mengundang keridhaan Allah atas diri dia. Sebab dia buat sesuatu atas dunia bukan nak cari redha makhluk, dia nak cari redha Allah. Orang kata apa kau ni, kau ajak didik anak bini kau ni pakai macam ni, tak majulah kau ni. Ada ke anak bini suruh pakai macam ni, tak majulah. Dia tak peduli, lantak kau lah. Kau nak kata jumut, katalah, tak memberi kesan apa-apa pun. Dia tak peduli. Sebab dia nampak akhirat dah. Kita buta akhirat. Pandangan kita tak tembus sampai sana. Wawasan kesenangan kita di sini, wawasan mukmin yang sempurna sana. Kiamat besok itu wawasan orang mukmin, kesenangan, kekayaan, kebahagiaan yang hakiki. Kita kejar kekayaan, kesenangan yang sementara. Mereka kejar kesenangan, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal. Kita kejar juga kebahagiaan tapi yang sementara. Kita kejar juga kekayaan, kesenangan tapi yang sementara. Mereka kejar yang kekal. Akhir zaman ni nak pakai berlitup-litup, bertutup-tutup. Apa korang ni, kata dia. Tak apalah. Mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka orang yang tinggi cita dirinya kepada mencapai akan manzilah warak yang tinggi, maka lazimilah atasnya bahawa menanggung kebayaan dan sabar atasnya di jalan akan jalan mereka itu supaya mencapai akan manzilah mereka itu. Dan ada pun jika ia duduk antara manusia dan memakan daripada barang yang beredaran mereka itu pada tangannya, tangan manusia mereka itu, tangannya mereka itu, maka hendaklah dijadikan padanya dengan menempati bangkai. Ada pun jika ia orang warak ni tadi dia cerita orang warak ni, dia sanggup larikan diri ni, duduk di dalam bukit-bukit sana tu, makan apa yang ada keliling-keliling tu sebab tak nak terkena dengan benda-benda syubhat haram tadi. Ni keadaan mereka kalau duduk bercampur dengan manusia macam mana pula? Ni keadaan orang yang nak mengambil sifat warak tapi bukan nak larikan diri daripada manusia. Tak, dia duduk sekali dengan manusia tapi dia nak beramal dengan warak ni. Macam mana keadaan dia? Ni dia nak bagi tahu. Dan ada pun jika ia orang warak tu duduk antara manusia, duduk dalam masyarakat, bukan duduk atas gunung sana. Duduk atas gunung sana tak ada campur dah dengan orang, tak peduli dah lah, tak ada nak risau dah. Dia makan apa yang ada je, dia tak peduli. Makan tumbuh-tumbuhan, makan pucuk-pucuk kayu, makan paku pakis, makan apa pun.
Dia tak peduli. Ni masalah kalau duduk dalam masyarakat, macam mana keadaan orang warak ni, dan memakan daripada barang yang beredaran mereka itu pada tangannya mereka itu, maka hendaklah dijadikan padanya, pada makanan tadi itu, dengan menempati bangkai. Makanan tu halal, tapi dia punya, Allahumma salli ala sayyidina, pada orang yang warak ni, walaupun nampak zahirnya itu halal, tapi pada dia macam seolah-olah bangkai, seolah-olah lah. Dia tak ambil, walaupun halal dia tak ambil dengan bermudah-mudah maksudnya. Tengok tu. Tiada mendahulu atasnya. Dia takkan ambil benda-benda di tangan-tangan kita yang biasa-biasa ni. Pada kita tak ada masalah, dia tidak akan mengambil padanya dengan maka hendak dijadikan padanya dengan menempati bangkai, tiada mendahulu atasnya, melainkan tatkala sangat darurat. Mana kalau dia sangat-sangat berkendak berhajat, baru dia ambil. Kalau itu kelakuan dia kalau duduk di sisi manusia. Makna dia kalau tak ada kena-mengena, tak penting sangat, dia tak ambil. Kalau darurah sangat-sangat perlu, baru dia capai makanan yang macam tu. Faham tak? Darurat ni apa makna darurat? Tak dapat tidaklah, baru dia ambil makanan yang macam tu. Baru dia buat benda-benda yang macam tu. Baru dia usahakan benda-benda yang macam tu. Kalau dah tak ada jalan lain, baru dia buat. Macam bangkai kan? Maknanya tak boleh kita nak makan kalau selagi nyawa kita ni, makna ada banyak lagi makanan yang halal, betul? Tapi terpaksa capai bangkai ni sekadar nak menyelamatkan nyawa. Kalau tak makan tu boleh membawa mati, hukumnya wajib makan bangkai walaupun sedikit. Makna sekadar nak melepaskan nyawa tadi. Itu hukum bangkai. Hukumnya haram. Tapi kalau saat darurah, wajib makan sekadar nak menyelamatkannya nyawa. Makna ambil qadar tu lah dah. Itulah seolah-olah keadaan orang warak ni apabila duduk di dalam masyarakat ramai. Dia tak akan ambil sesuatu kecuali sangat berkehendak. Sebab tu kadang-kadang golongan ni payah nak terima pemberian orang. Ataupun kalau dia ambil, dia dapat, dia tak nak mengecilkan hati orang yang bagi, dia akan bagi kepada orang lah. Sebab apa? Dia tak berhajat. Dia tak berhajat. Kita dalam tangan orang lagi kita rampas. Dalam piuk orang kita korek. Orang barak ni dah, kau bagi dia ambil sebab dia nak jaga hati, meraihkan hati sesama muslim yang nak bagi hadiah. Dia ambil, tapi bukan untuk dia. Dia akan bagi kepada orang lain. Kenapa dia tak ambil? Dia tak berhajat. Dia tak berhajat. Dia akan ambil waktu dia sangat-sangat berhajat, baru dia ambil. Itu pun sekadar saja. Boleh tiru? Boleh tiru? Boleh tiru ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak tiru sampai tahap tu. Itu bab makan tuan-tuan bab solat dia tak payah tanyalah. Bab Quran dia tak payah tanyalah. Bab wirid dia tak payah tanyalah. Bab makan je, bab makan je, bab makan. Bab makan pun tak boleh nak tanding dah. Punya jaganya. Bab lidah dia, lagi dah dia jaga. Bab lidah dia, bab perkataan lagi dia jaga. Melainkan tatkala sangat darurat, kemudian tiada mencapai daripadanya, melainkan qadar barang yang menyampaikan dia kepada taat. Maknanya dia takkan ambil benda-benda dunia walaupun halal. Walaupun halal, dia takkan ambil benda yang halal atas dunia ni, makanan yang halal, usaha yang halal dan sebagainya. Dia takkan ambil, dia takkan buat kecuali qadar untuk melepaskan dia beribadat kepada Allah saja. Jadi dia tak peduli, dia tak peduli nak sedap, dia tak peduli nak mewah, dia tak peduli nak nampak hebat dah. Asalkan benda tu boleh menunaikan, membuatkan dia boleh menunaikan kewajipan pada Allah, cukup. Kalau makan sekadar mengenyangkan dan boleh menjaga nyawa dia, kesihatan dia, cukup. Dia tak ada kata makan nak sedap, dah. Dia makan bukan nak sedap, dah. Dia makan atas apa tu? Atas nak menjalankan hukum asbabnya. Kalau tak makan nanti boleh menyebabkan tubuhnya lemah, dhaif nak buat ibadat. Jadi dia makan qadar nak mendatangkan tenaga pada hukum asbabnya, supaya dia boleh menunaikan ibadat yang sunat, yang wajib. Dia tak peduli sedap tak sedap, tolak tepi. Kita selain daripada nak jaga kesihatan, nak sedap. Bak garam ke garam. Kenapa kurang garam ni? Kicap ada kicap. Sos kat sini.
Nak sedap bukan sekadar nak jaga kesihatan je, nak bagi tenaga, nak sedap tu. Sedap tu yang namanya dunia tadi, nafsu. Nafsu tu yang kata nak lebih daripada qadar ibadat. Adakah perlu makan makanan yang sedap baru boleh sihat? Adakah menjadi syarat nak makan untuk mendatangkan kesihatan kena mesti sedap? Ada? Dia tak nanti sedap. Makanan je lah. Cokodok makan cokodok. Boleh bagi tenaga juga. Tapi pada kita apa cokodok? Tak sedap lah. Kita nak sedap. Itu nafsu. Kalau pakai, adakah syarat pakai pakaian yang berjenama untuk menutup aurat? Kalau pakaian tu bandel, kalau pakaian tu pakaian yang pasar malam, takkan menutup aurat? Dah. Tapi kita mana boleh, kita kena ada jenama, barulah kawan-kawan pandang kita sikit, jalan macam tu sikit. Orang pakai Adidas, kau pakai Adibas, apa benda? Tahulah tu, nak beli tak mampu tu, beli yang nama dekat-dekat jadi lah. Apa ni tak maju. Original tengok. Ada jenis manusia macam tu. Orang mementingkan benda-benda macam tu. Tapi orang warak dah. Tak syarat mewah, tak syarat berjenama, asalkan dapat menunaikan kewajipan menutup aurat, sudah. Kita bukan saja nak menutup aurat, nak berlawa-lawa supaya orang pandang, nanti orang pandang tak ni nanti kawan-kawan pandang, nanti kawan-kawan pandang, tiap orang kata kau mati besok, mana di kawan-kawan kau yang kau kata tu. Betul. Kita ni kan risau sangat orang kata, betul? Bukan tak nak pakai, tapi nanti kawan kata apa ni kain jenis dulu. Sekarang tak ada dah orang pakai jenis kain macam ni. Nanti apa kawan-kawan kata? Kawan-kawan kata. Ada kawan-kawan kau kata besok kau dalam kubur tu kau kena azab. Kenapa? Ada kawan kau kata apa? Dah, dia diam Ada muka kau, dia cakap. Ada lagi dia cakap, ada muka kau. Itu atas dunia ni orang kata. Risau now orang kata, tapi tak pernah risau kalau Allah kata yang tak elok atas diri kita. Ni kita nak buat majlis ni ada cadangan lah daripada adik-beradik kita tadi. Nak asingkanlah kedudukan jemaah. Maknanya tetamu perempuan duduk di kemah berasingan, lelaki di sini lah. Tujuan kita nak jaga syariat. Tetapi nanti orang kata apa pula? Orang kata lagi. Nanti orang kata kau ni apa, kau ni tempat-tempat lain tak ada beza-beza tempat duduk, yang kau pula buat apa ni, ada kemah musliman, kemah muslimin. Tu kita mikir nanti orang kata tak boleh lah, batal, tak begitu, buat macam biasa lah, macam orang ramai-ramai lah. Baru orang tak kata. Orang kata tak habis. Itulah dia kata Imam Ghazali, di antara benda yang mengganggu kita nak beribadat dengan sempurna adalah manusia. Padahal waktu kita mati besok, manusia ni takkan pedulikan nasib kita dalam kubur tu. Tapi waktu hidup kita bukan main jaga lagi manusia tadi. Takut dia kata. Dalam kubur, padan muka, jawablah seseorang. Kawan kau yang kau kata tadi, dia tak ada kata-kata apa pun dah atas kita dah. Dia berkata-kata dengan kawan-kawan dia berborak je. Dah meninggal kawan kita. Kawan kita dulu, kau tahu tak, dia majlis mula nak buat macam ni, tapi tak jadi. Sebab apa? Dia takut kita kata lah tu dulu. Tapi dah mati dah arwah tu. Dulu baik orang ni. Sekarang meninggal dah dia. Ada dalam muka dia. Kata nanti apa kawan-kawan aku kata kalau bini pakai macam ni. Nanti apa kawan-kawan kata kalau laki macam ni. Kawan kata lagi. Jadi serba salah. Nak amalkan agama tu jadi serba salah sebab mikir orang kata. Jaga baik-baik. Orang-orang ni tak tolong kita. Nak tolong kita, awalan kita. Betul ke tidak? Fikir sendiri lah. Kalau buat uji kaji, ada memang betul lah. Itulah dia. Orang kata je. Orang kata. Kawan kata. Orang kata.
Orang pakai tudung sekat ni pakai tudung labu-labu sampai punggung, nanti kawan kata. La ilaha illallah. Dah macam mana kita kata kita baik dah ni? Macam mana yang kita mengaku orang lain jahat, kita baik? Apa hati kita tak elok lagi? Masih hidup mikir orang kata lagi. Lepas tu ngaku soleh dah, ngaku solehah dah, ngaku bertakwa dah. Tak ada dah. Sebab tu tujuan nak belajar ilmu tasawuf ni, nak buangkan yang nama makhluk daripada makhluk kita ni, daripada hati kita. Nak buangkan yang namanya makhluk daripada hati kita. Nak kena buang dah. Jangan peduli orang kata. Yang kita nak risau Allah kata tu. Kalau Allah kata baik, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tapi kalau Allah kata yang tak baik atas diri kita, ni celaka dunia, celaka akhirat. Tapi kalau semua orang kata kita baik, tapi Allah tak kata begitu, tetap maknanya kesusahan dan kepayahan yang kita akan hadapi. Semua orang kata baik atas kita, baik, semua setuju dengan kita, tapi belum tentu Allah setuju dengan kita. Kawan-kawan semua kata, baguslah kau ni, terbaiklah cara kau ni, anak bini kau, cara pakai, pergaulan, terbaik Semua kawan-kawan puji melambung-lambung kita. Tapi dah bila melanggar syariat, Allah takkan kata yang baik atas diri kita. Maka adalah baginya uzur pada yang demikian itu. Makna diuzurkanlah, dibenarkanlah orang yang warak tadi mencapai benda-benda dunia tadi tu, benda-benda yang lebih-lebih, mana yang halal-halal, yang lebih-lebih tadi, diuzurkanlah mencapai benda tu sekadar hajat, dan tiada memberi mudarat akan diri, tiada memberi mudarat akan dia, akan warak dia, tak merosakkan pangkat warak dia. Yakni diharuskan jika mencapai qadar itu juga. Tapi kalau diambil lebih juga, turunlah darjatnya, tak dapat dah pangkat warak tadi, sebab dia ambil dah lebih daripada qadar. Dan jika ada pada asalnya syubhah sekalipun benda tu ada unsur syubhah, diuzurkan sekadar hajat sahaja. Maka bahawasanya Allah Ta'ala bahawa menguzurkan dia, Allah Ta'ala memaafkan maknanya. Sebab bukan dia suka-suka nak ambil yang syubhah tu, bukan suka-suka nak ambil yang syubhat tu, bukan suka-suka nak bersedap-sedap tu, dah. Tapi dah terpaksa capailah juga, walaupun bersedap-sedap tapi dah ambil sikit kadar je. Kita tak ada, kita tak fikir, kita selagi ada kita hentam, kita belasah semua. Tak ada nak cekik-cekik batang leher kita sendiri. Selagi apa kita boleh makan, kita makan, kita belasah, sampaikan jemu, sampaikan Allah Ta'ala bergaduh bab makan sama hari-hari daging, jemu nak bosan punya sombong. Nantilah kau tunggu jadi ayam patuk jagung ni. Allah tarik nikmat kaya, Allah tarik nikmat senang, nanti kau akan kutip tu, kau kutip silap, kau bergaduh dengan ayam besok. Ayam pun pelik, dulu kan kau main sombong, sekarang asal lah duduk dalam geban dengan aku. Dulu kan main kau sombong lagi, hari-hari ayam, hari ni kau patuk jagung dengan aku. Tengok orang susah tu kat sana tuan-tuan rumput dia makannya, paksa kena makan anjing, terpaksa tak ada makanan halal dah. Kita bukan main sombong ni. Jaga baik-baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Apa buat? Syukur makna nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah bagi kita senang jauh lebih daripada orang lain. Barulah kata alhamdulillah ya Allah. Barulah kita Allah tak jahat adab dengan Allah. Barulah tak jahat adab dengan Allah. Meskipun kita duduk senang, kalau begitu hati kita, insya-Allah baru tak jahat adab. Ni dah jadi jahat adab lah dengan Allah macam tu. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk berusaha memperbaiki diri kita, amalan kita, hati kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hatinya baik, hatinya takwa, hatinya bersih, insya-Allah sekalian anggotanya pun turut baik, turut bersih juga. Insya-Allah. Belajar sungguh-sungguh, insya-Allah betulkan niat kita dalam belajar, usaha untuk beramal dengan segala ilmu, kemudian berdoa minta pertolongan daripada Allah agar diberi taufik untuk beramal, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina